Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu kita dalam conference pada hari ini iaitu International Conference on Malay, Arabic and English Literature ICMEL 2022. Hari ini saya akan membentangkan sebuah kertas kerja yang bertajuk Kawalan Sosial dalam Cerita Rakyat Melayu di Pasir Mas, Kelantan. Saya sebagai pembentang, Muhammad Nur Al-Hakim Muhammad Hanafiah. Kertas kerja ini dilakukan secara bersama dengan penyelia saya iaitu Dr. Muhammad Firdaus, Cik Yaakob. Para hadirin sekalian, kita akan pergi kepada bahagian pengenalan. Cerita rakyat Melayu merupakan proses kronologi yang bermula daripada sebuah masyarakat dan berkembang dalam komuniti pada masa terdahulu, mempunyai ciri tersendiri yang dimiliki oleh pelbagai bangsa. Kenyataan ini ditegaskan oleh Fatimah Mak Yasin 1990. Cerita rakyat Melayu dihasilkan secara kreatif oleh golongan petani dan golongan desa pada zaman lampau. Menurut Muhammad Sufian Hassan 2018, kawalan sosial adalah pendidikan tidak formal yang berfungsi untuk membentuk peribadi sesebuah masyarakat ke arah lebih baik. Justru itu, kajian kawalan sosial dalam cerita rakyat Melayu di Pasir Mas, Kelantan wajar dilakukan bagi memberi panduan kepada masyarakat masa kini. Seterusnya, kita beralih pula kepada bahagian penyataan masalah. Berdasarkan penelitian terhadap sejumlah kajian lepas, pengkaji tidak menafikan bahawa terdapat pelbagai kajian cerita rakyat berdasarkan pelbagai aspek di dalamnya. Namun begitu, pengamatan yang lebih mendalam bahawa masih kurangnya kajian terhadap aspek kawalan sosial dalam cerita rakyat, khususnya daerah Pasir Mas, Kelantan. Selain itu, kajian yang mengetengahkan pengaplikasian prinsip takmilah dalam cerita rakyat Melayu juga masih belum diberi perhatian yang penuh oleh pengkaji-pengkaji lepas. Oleh itu, sebuah kajian mengikut piawaian akademik bersangkut paut dengan kawalan sosial dalam cerita rakyat Melayu di daerah Pasir Mas, Kelantan dan pengaplikasian prinsip takmilah dalam menyampaikan cerita rakyat wajar dilakukan. Bahagian seterusnya adalah metodologi kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang melibatkan kaedah kepustakaan dan kaedah temu bual. Sehubungan dengan itu, pengkaji telah berkunjung ke perpustakaan dengan tujuan untuk mengumpul data mengenai kajian cerita rakyat Melayu, kawalan sosial dan teori takmilah. Antara perpustakaan yang dikunjungi termasuklah Perpustakaan Universiti Malaysia Kelantan dan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur untuk mendapatkan jurnal sastera, kertas kerja, kertas seminar, buku-buku dan tesis-tesis para sarjana untuk diteliti. Sehubungan dengan itu, kaedah temu bual dijalankan oleh pengkaji untuk mendapatkan cerita rakyat Melayu di daerah Pasir Mas, Kelantan. Teori takmilah. Menurut Syafi'i Abu Bakar 1997, karya sastra yang baik adalah karya yang menimbulkan keinsafan, kesedaran dan pencerahan kepada khalayak supaya dapat mengajak khalayak ke arah menjadi insan kamil. Justifikasi pemilihan prinsip ini bertujuan untuk memperlihatkan hubungan yang erat di antara karya dan khalayak yang dihubungkan melalui nilai positif sebagai alat kawalan sosial dalam cerita rakyat Melayu di Pasir Mas, Kelantan. Hadirin sekalian, kita beralih pula kepada analisis kajian nilai positif sebagai alat kawalan sosial dalam cerita rakyat Melayu di Pasir Mas, Kelantan. Pada bahagian ini, proses menganalisis nilai positif sebagai alat kawalan sosial yang berhasil dikenal pasti cerita rakyat Melayu di Pasir Mas, Kelantan dilakukan secara terperinci. Antara cerita rakyat Melayu yang dipilih termasuklah ulama agama di Seluruh Macang, bunut mengeluarkan susu dan kereta api di kampung terpencil. Manakala nilai positif yang dikenal pasti adalah rendah diri, bersyukur dan bertanggungjawab. Sehubungan dengan itu, penganalisis ini diaplikasikan dengan salah satu daripada 7 prinsip dalam teori takmilah, iaitu prinsip hubungan khalayak dengan karya. Nilai yang pertama iaitu nilai merendah diri. Nilai merendah diri amat penting dalam kehidupan masyarakat untuk mengelakkan terjadinya perkara yang tidak diingini sesama anggota masyarakat. Nilai merendah diri dapat dilihat melalui cerita rakyat bertajuk Ulama Agama di Seluruh Macang. Hal ini dapat diperincikan melalui petikan berikut. Ada juga anak didiknya yang menjadi guru agama mengajar di pondok atau madrasah di sekitar negeri Kelantan. Sikap Tuan Haji Adam yang rendah diri dan tawaduk itu telah membuatkan ilmu agama mampu disebarkan di seluruh negeri Kelantan menerusi pendekatan terhadap golongan muda. Fatimah Ismail 2021.
Berdasarkan petikan di atas, menggambarkan nilai merendah diri sebagai alat kawalan sosial yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu. Sebagai contohnya, watak Tuan Haji Adam yang merendah diri walau dirinya disanjung kerana ketinggian ilmu agama. Dalam konteks ini, alat kawalan sosial iaitu nilai merendah diri dalam cerita rakyat Melayu ini sememangnya dapat dilihat melalui watak Tuan Haji Adam. Dalam pada itu, huraian yang berlandaskan prinsip takmilah melalui prinsip hubungan karya dengan khalayak dapat dilihat dalam kisah yang diceritakan mengenai kerendahan hati Tuan Haji Adam walaupun memiliki ilmu agama yang tinggi dan mempunyai ramai anak didik yang sentiasa menyantuni penduduk kampung. Oleh hal yang demikian, nilai merendah diri yang digarapkan dalam cerita rakyat Melayu ini merupakan alat kawalan sosial yang berkesan untuk menyampaikan mesej yang baik dan dapat mendidik masyarakat kini. Seterusnya adalah nilai bersyukur. Nilai bersyukur amat dituntut dalam Islam supaya sentiasa mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala yang telah diberi olehnya. Nilai bersyukur dapat dilihat dalam cerita rakyat Melayu yang bertajuk Bunut Mengeluarkan Susu. Hal ini dapat dilihat melalui petikan berikut. Jikalau air susumu mengalir sekalipun tidak mendatangkan hasil kepada kami, buat apa kami perlu mengambil air susumu, kata manusia yang berada di situ. Mendengarkan kata-kata manusia, pokok bunut tertunduk malu mengenangkan nasibnya. Maka sedarlah ia bahawa setiap yang hidup di muka bumi memiliki kelebihan yang tersendiri. Fatimah Ismail 2021. Pelipur membuktikan alat kawalan sosial dalam cerita rakyat Melayu ini melalui gambaran kepentingan mengamalkan nilai bersyukur dalam kehidupan. Tamsilnya, watak pokok bunut yang tidak bersyukur setelah melihat pokok getah yang mengeluarkan susu. Rentetan itu, dia memaksa burung belatuk mematuk sehingga mengeluarkan getah namun akhirnya sia-sia kerana getahnya tidak boleh digunakan oleh manusia. Dalam konteks ini, cerita rakyat Melayu ini jelas menggambarkan nilai bersyukur sebagai alat kawalan sosial untuk renungan masyarakat. Dalam pada itu, prinsip takmilah dapat digarap melalui prinsip hubungan khalayak dengan bertujuan memupuk mereka ke arah insan kamil. Dapat dilihat melalui watak bunut yang tidak bersyukur dengan setiap kelebihan yang dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala sehingga menyakiti diri sendiri dan juga mendapat malu. Justru, cerita rakyat Melayu ini menggambarkan nilai bersyukur dengan baik dan boleh dijadikan alat kawalan sosial untuk membentuk masyarakat berakhlak tinggi. Nilai yang ketiga iaitu nilai yang terakhir, nilai bertanggungjawab. Nilai bertanggungjawab merupakan nilai yang penting untuk diamalkan oleh seseorang dalam melakukan sesuatu kerja supaya dapat melatih diri untuk menyempurnakan setiap pekerjaan. Nilai bertanggungjawab dapat diperhatikan dalam cerita rakyat Melayu yang bertajuk Kereta Api di Kampung Terpencil. Hal ini dapat dilihat dalam petikan berikut. Keadaan itu telah membuatkan seorang penduduk bernama Pak Razali untuk bertindak mengutarakan hal berkenaan kepada Jabatan Pengangkutan Kereta Api Negeri Kelantan. Pak Razali telah pergi ke Jabatan Pengangkutan Kereta Api Negeri Kelantan di Kota Baru bagi meminta jasa baik untuk mendapatkan perkampungan mereka sebagai tempat persinggahan kereta api dari Kota Baru ke Bandar Pasir Mas. Fatimah Ismail 2021. Petikan ini menggambarkan nilai bertanggungjawab yang dijadikan alat kawalan sosial dalam cerita rakyat Melayu. Misalnya, watak Pak Razali yang merasa bertanggungjawab untuk membantu penduduk kampung supaya dapat bergerak dengan mudah melalui adanya tempat persinggahan kereta api di kampung Seluruh Macang. Dalam konteks ini, nilai bertanggungjawab merupakan alat kawalan sosial yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk mendidik minda masyarakat. Selanjutnya, teori takmilah berdasarkan prinsip hubungan di antara karya dengan khalayak dilihat amat sesuai untuk dihuraikan dalam analisis ini, iaitu Pak Razali yang bertungkus lumus untuk mendapatkan kemudahan kereta api di kampung Seluruh Macang bagi memudahkan pergerakan penduduk. Oleh itu, cerita rakyat Melayu ini memenuhi tuntutan prinsip takmilah ini dengan menyampaikan cerita rakyat yang mengandungi nilai bertanggungjawab sebagai alat kawalan sosial kepada khalayak. Kesimpulan, natijahnya kajian ini telah menggariskan dan menghuraikan secara terperinci mengenai nilai positif sebagai alat kawalan sosial yang terdapat dalam cerita rakyat Melayu di Pasir Mas, Kelantan. Setiap nilai positif yang diselitkan di dalam cerita rakyat Melayu tersebut merupakan pendidikan tidak formal dan norma hidup masyarakat Melayu zaman terdahulu. Selain itu, pengaplikasian prinsip khalayak dengan karya telah berhasil mewujudkan sebuah huraian analisis mengenai hubungan di antara cerita rakyat Melayu dengan khalayak. Oleh itu, karya sastra
seperti cerita rakyat Melayu di Pasimas, Kelantan sememangnya mempunyai isi kandungan yang merupakan alat kawalan sosial masyarakat Melayu.